Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita kembali dalam channel Cikgu dalam membincangkan soalan-soalan matematik tambahan. Baik, untuk hari ini Cikgu nak bincang berkenaan dengan pembezaan. Okay, Cikgu dapat soalan berkaitan dengan pembezaan, tapi Cikgu tak berniat untuk nak jawab lagi soalan tu. Instead of, Cikgu nak terangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan pembezaan, asas-asas dan konsep-konsep yang terlibat di sebalik topik pembezaan. Okay. So I'm going to kick off with this simple graph, iaitu graph linear. Okay. Dan untuk graph linear ini, soalan cikgu simple saja, iaitu macam mana kita nak cari kecerunan bagi graph linear. Okay. Iaitu atas pada graph linear ini ada dua titik, iaitu titik A dan juga titik B. So, macam mana kita nak cari kecerunan? Okey, benda ni kita dah belajar dalam bab koordinat geometri. Okey, macam mana kita nak cari kecerunan? Kita hanya gunakan formula sahaja, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Maka sebagai contoh, cikgu nak pakai kecerunan menggunakan titik A dan juga asalan. Okey, maka M sama dengan 4 tolak 0 bahagi dengan 2 tolak 0. Kita akan dapat 4 bahagi 2 sama juga dengan 2. Okey, so sekarang ni kita dapati bahawasanya kecerunan graf pada titik A ialah 2. Okey, sekarang ni macam mana kalau ada cikgu nak cari kecerunan pada titik B? So obviously jawapan dia adalah samalah, iaitu tetap 2. Kenapa? Itu adalah ciri-ciri graf linear yang mana setiap kecerunan pada setiap titik yang berada di atas graf linear ini akan membawa kepada nilai kecerunan yang sama. Okey, so konsep tu kita dah jelas. Alright. Kemudian ini adalah perbincangan tentang graf linear. Okey, yang mana nak cari kecerunan kita guna formula M tadi. Tapi macam mana pula kalau dengan graf kuadratik ataupun graf lengkung? Okey. So sebagai contoh, cikgu ada di sini satu graf lengkung. Macam mana kita nak cari kecerunan bagi graf lengkung ini pada titik A sebagai contoh? Okey, pada titik A. So nak cari kecerunan pada titik A, kita tak boleh guna formula M tadi, sebab itu untuk graf linear ataupun graf garis lurus. Maka macam mana kita nak cari kecerunan pada titik A? Maka cikgu kena buat satu garisan tangent yang memintas titik A. Okey. Satu garisan tangent yang memintas titik A. Apa maksud garisan tangent? Tangent ialah satu garis lurus yang memintas lengkung pada satu titik sahaja. For which dalam kes ni ialah garisan tangent berwarna hijau ini memintas lengkung pada titik A. Okey, maka A itu disebut sebagai titik tangent. Okey, from this kita dah boleh cari kecerunan lengkung pada titik A dengan cara macam mana? Dengan cara kita mencari kecerunan tangent. Okey, dengan istilah apa cikgu pakai? Kecerunan tangent. Okey, macam mana kita nak cari kecerunan tangent? Okey, memandangkan tangent ini adalah garis lurus, maka kita boleh guna formula M tadi. Cuma masalah sekarang ni, kita tidak ada koordinat yang kedua. Kita hanya ada koordinat A sahaja. So, macam mana kita nak dapatkan lagi satu koordinat? Cikgu kena cari lagi satu koordinat. Okey, cikgu cari di sini. Okey, titik B. Okey, titik B itu bersamaan dengan 0, negatif 4. Okey, so macam mana kita nak cari kecerunan? Macam biasa, kita guna formula. Okey, apa formula dia? So, M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Maka M sama dengan 4 tolak negatif 4 dibahagikan dengan 2 tolak 0. Maka kita akan dapat 8 bahagi 2. So jawapannya ialah 4. So di sini menunjukkan bahawasanya kecerunan graf lengkung pada titik A ialah bersamaan dengan 4. Okey. So kaedah yang kita guna sekarang ni ialah kaedah di mana kita plot di atas kertas graf. Okey, kita plot di atas graf.
di atas satah kertas. Tapi macam mana kalau tidak ada satah kertas ni, tidak ada graf yang kita boleh plot? Okey, maka kaedah alternatif dia ialah kita kena gunakan pembezaan. Okey. So sebagai contoh kita berbalik dekat sini. So soalan yang sama. Okey, kita ada satu graf lengkung y sama dengan x kuasa 2 dan kita nak mencari kecurunan lengkung pada titik A. Okey. So macam mana sekarang ni kita nak cari kecurunan pada titik A tanpa kita melukis graf tersebut, tanpa kita lukis tangen menggunakan graf. Maka kita perlu buat pembezaan. So macam mana kita nak buat pembezaan? Maka dari sini kita akan dapat dy dx daripada y sama dengan x kuasa 2, dy dx sama dengan 2x. So di sini cikgu tak tunjukkanlah macam mana nak buat pembezaan tu. Sebab cikgu assume kamu dah boleh buat. Cikgu tak bincangkan yang kaedah nak buat pembezaan tu. Okey, cikgu nak cerita tentang konsep dulu. So dy dx sama dengan 2x. Okey. So dy dx sama dengan 2x ini sebenarnya ialah apa? Depa ini dinamakan sebagai fungsi kecerunan. Kenapa nama dia fungsi kecerunan? Sebab memang fungsi dia untuk mencari kecerunan graf. Okey, sebagai contoh, dy dx sama dengan 2x ini digunakan untuk mencari kecerunan bagi graf lengkung y sama dengan x kuasa 2 pada mana-mana titik yang ada di atas graf. So sebagai contoh sekarang ni cikgu nak cari kecerunan pada titik A, iaitu 24. Okey, so menggunakan fungsi kecerunan ataupun dy dx, maka cikgu perlu ambil nilai x pada koordinat A. Okey, yang mana koordinat A ini cikgu akan sebut dia sebagai titik tangen. Kenapa titik tangen? Sebab tadi kita dah buat dah melalui graf. Bila kita nak carikan nilai kecerunan di titik A, kita akan buat satu garisan tangen, betul? Okey. So secara tak langsung A itu ialah titik tangen. Okey. So macam mana nak dapatkan kecerunan? Maka cikgu kena masukkan nilai x iaitu 2 ini ke dalam nilai x dalam fungsi kecerunan. Maka bila cikgu masukkan 2x sama dengan 2 dimasukkan nilai 1, maka kecerunan dia, maafkan cikgu. Okey, kita masukkan, masukkan 2. Okey, nilai x kita ialah 2. So 2 kali 2 sama dengan 4. Yang mana daripada graf tadi, kita dapati bahawasanya kecerunan di sini ialah 4 melalui graf. Tetapi apabila kita buat pembezaan, juga kita akan dapat nilai 4. Okey. So cuba kita test lagi satu nilai. Okey, sebagai contoh kita balik kepada graf. Sebagai contoh kita cuba test untuk kita test satu lagi titik. Sebagai contoh cikgu ambil titik C. Okey, titik C iaitu 1 1. So apabila kita menggunakan kaedah graf, bila kita nak dapatkan kecerunan lengkung pada titik C, maka kita kena lukis tangen. Okey, maka cikgu pun buat tangen di sini. Okey, itu dia. Okey, tangen yang menyentuh titik C pada lengkung y sama dengan x kuasa 2. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak cari dia punya kecerunan tangen? So nak cari kecerunan tangen, kita kena ada 2 titik. Okey, maka cikgu pun cari lagi satu titik. Cikgu dapat titik D. Okey, cikgu dapat titik D. So sekarang ni macam mana nak kira dia punya kecerunan? Okey, macam biasa nak kira kecerunan y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Cikgu skip formula tu. Cikgu tulis terus M sama dengan 1 tolak negatif 1 dibahagikan dengan 1 tolak kosong. Maka kita dapat 1 tambah 1, 2 bahagi 1. So kecerunan dia ialah 2. So kecerunan lengkung ini, kecerunan graf lengkung ini pada titik C bersamaan dengan 2. Okey. So ingat hafal jawapan ni. Okey, 2. So sekarang ni kita nak buat tanpa menggunakan graf, tapi kita nak gunakan konsep pembezaan. Okey, ingatlah jawapan dia tadi 2. Okey, bila kita gunakan konsep pembezaan, maka apa yang kita dapat ialah,
sebagai contoh. Okey, sebagai contoh kita nak cari titik yang tadi tu ialah titik 1, 1 nah. Okey. Kita taruh dekat sini nah. B titik 1, 1. Okey, ni titik kita. Okey. B 1, 1. So menggunakan konsep yang sama dan menggunakan fungsi kecurunan yang sama. Okey, kita tak akan ubah fungsi kecurunan yang lain. Kita tetap merujuk kepada fungsi kecurunan yang sama. Sebab fungsi kecurunan ini digunakan pakai untuk mencari kecurunan pada mana-mana titik yang berada di atas lengkung. Okay, selagi mana duduk atas lengkung. Okey, baik. So sekarang ni berbalik kepada kita punya soalan ni. So macam mana saya nak cari kecurunan graf pada titik B? Okey, kaedah yang sama. B itu nilai X dia ialah 1. Maka 1 itu saya perlu gantikan dalam nilai X. Okey, dalam nilai X, maka kita akan dapat 2X saya gantikan nilai 1, maka kita dapat 2. Okey. So daripada sini menunjukkan apabila kita menggunakan pembezaan, kita akan dapat yang pertama disebut sebagai fungsi kecerunan. Kenapa nama dia fungsi kecerunan? Sebab memang fungsi dia untuk mencari kecerunan graf lengkuk pada mana-mana titik selagi mana titik itu berada di atas lengkung. Kemudian apabila kita masukkan nilai X, okay, sebagai contoh dalam kes B, koordinat B kita masukkan 1, koordinat A ni kita masukkan 2. So bila mana kita masukkan nilai X, barulah kita dapat yang disebut sebagai kecerunan tangent. Okay, kecerunan tangent. Ataupun dalam istilah lain, kecerunan bagi graf lengkuk itu ataupun graf kuadratik pada titik-titik yang tertentu. Okey. So sekarang ni cikgu nak timbulkan lagi satu persoalan. Okey. Kamu mungkin familiar dengan perkataan graf ataupun garis lurus normal. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan garis lurus normal? Garis lurus normal ialah garis lurus yang berserenjang dengan garisan tangent. Sebagai contoh, kita ada kat sini titik C. Okey. So macam mana kita nak dapatkan dia punya titik. Okey. Itu dia. So garisan yang baru ini ialah disebut sebagai garisan normal. Okey, yang mana dia adalah 90 darjah. Okey, dia ialah 90 darjah dengan garisan tangent. Okey, kalau boleh cikgu buat kat sini. Okey, dia ialah 90 darjah dengan garisan tangent. So maksud erti kata, kalau kita dah dapat kecerunan tangent, maksudnya kita juga boleh dapat kecerunan normal. Sebagai contoh, kecerunan tangent cikgu buat M1. Kecerunan tangent yang kita dapat tadi ialah 2. So sekarang ni macam mana kita nak cari kecerunan normal? Cikgu namakan kecerunan normal ini M2. Maka kita guna konsep seperti mana yang kamu belajar dalam koordinat geometri, iaitu apabila garisan dua garis lurus berserenjang, maksudnya M1 kali M2 sama dengan negatif 1, maka di sini kita dapat M2 sama dengan negatif 1 per 2. Okey. So kadang-kadang soalan dia akan bagi kat kamu kecerunan tangent, kamu kena cari kecerunan normal. Kadang-kadang soalan diberikan kecerunan normal, kamu kena cari kecerunan tangent. Okey. So objektif cikgu untuk video kali ini hanyalah untuk membuktikan kepada kamu apa sebenarnya yang berlaku bila kita buat pembezaan. Okey. Dan cikgu hanya nak buktikan sahaja konsep menggunakan pembezaan dan konsep apabila memang betul-betul kita plot atas graf. Okey, nak tengok di situ ada tak keselasian atau kesamaan. Okey. So cikgu harap kau boleh fahamlah sikit sebanyak konsep di sebalik kenapa kita buat pembezaan. So nanti kita akan sambung kepada soalan yang cikgu dapat daripada student. Kita akan jawab soalan tu menggunakan konsep yang kita bincangkan.